muka surat 81. Muka surat 81 perkara 349. Wal Muslim, ya, Imam Muslim, ya, rakam hadis 656, juga diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, hadis yang ke-555, juga dalam Muwatta Imam Malik, ya, muka surat 297, hadis 297. Ad-Darimi, ya, hadis nombor 1196, dan Imam Ahmad. Dia beritahu selain daripada Muslim, juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh, ya, imam-imam hadis yang lain. Di antaranya Imam Ahmad pada nombor hadis 410, 493. An Utsman radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man shalla isya'a fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kana ka qiyamin nisfil lailah, wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullahu atau kama qala. Daripada, ya, Utsman, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, siapa sembahyang isyak berjamaah dan mendapat takbir yang pertama, takbiratul ula, ya, takbiratul yang pertama, takbiratul ula. Ini takbiratul ula yang kita telah jelaskan sebelum ni, ialah takbir yang bila kita takbir, imam takbir, kita terus bertakbir, ya, dalam jarak yang dekat, ya, imam Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka kita terus Allahu Akbar, takbiratul ihram, ya. Maka yang ini dikatakan takbiratul ula. Takbiratul ula ni takbir yang mengiringi takbiratul imam, takbiratul ihram imam, ya. Maknanya kalaulah lambat sedikit, lambatlah, ya, dapat juga Fatihah tapi lambat, tak disebut, tak dinamakan takbiratul ula. Itu yang dijelaskan oleh, kitab ni juga dulu. Apa makna takbiratul ula? Takbir yang mengiringi takbir yang pertama, ya, takbir yang mengiringi takbir imam, ya. Jadi maknanya walaupun rakaat pertama kita dapat takbir bersama imam, dapat Fatihah bersama imam, maka itu bukan takbiratul ula. Jadi maknanya orang yang nak dapat takbiratul ula bersama imam ni kena standby lah, ya. Bukan yang ambil uduk lagi apa semua, tak, dia standby, ya. Dia ready dah, duduk berdiri tegak betul, ya, dah berdiri dah usalli dah. Ramai orang yang usalli selepas takbiratul imam, ya, selepas takbiratul ihram imam. Jadi dia usalli, maka usalli ini takut melambatkan atau kita tak dapat takbiratul ihram, ya. Sebab kita boleh usalli ketika imam takbir pun, imam usalli pun kita boleh usalli lah, imam usalli kita usalli lah, ya. Sebab itu lafaz yang sunat, lafaz niat, ya. Boleh usalli ketika imam usalli, ya. Bila imam takbir, janganlah kita usalli pula. Usalli fard, lepas imam Allahu Akbar kita berusalli, usalli fardal maghribi 3 rakaatin imaman mustaqbilan liqiblah, ya, ada lillahi taala. Takut bila kita usalli ketika itu, maka kita takbir tak dapat takbiratul ihram ula bersama imam sebab dah lambat, senggang. Dia nak mengiringi. Maknanya
Kalau tak sempat usalli pun, afdalnya kita tak payah usalli. Terus saja. Ya, terus saja. Dah jadi tabiat kita, ya, dah jadi tabiat. Ya, kita banyak sembahyang di masjid-masjid. Ya, asal imam Allahu Akbar baru dia nak usalli. Usalli fardhu baru Allahu Akbar. Takut-takut tak dapat takbiratul ula. Jadi dalam hadis ni siapa yang sembahyang, maksud hadis Nabi, siapa yang sembahyang Isyak berjamaah dan mendapat takbiratul ula. Ini yang disebut. Bukan berjamaah saja, bukan. Kalau berjamaah saja tak dapat takbiratul ula, tak ada dalam hadis. Sebab hadis ni, ya, dia menggunakan waw. Dalam bahasa Arab, waw ini maknanya daripada segi, ya, hukumnya dia panggil apa? Waw mutlaqul jam'i. Maknanya dia menghimpunkan dua perkara. Satu, masalah solat berjamaah Isyak. Yang kedua, takbiratul ula. Ini dapat dua-dua lah. Ya, dua-dua sama dari segi hukum. Ya, orang yang dapat sembahyang berjamaah Isyak berjamaah dan takbiratul ula. Ya. Maknanya kalau dia sembahyang fardu Isyak, dia tak dapat takbiratul ula, maka tak dapat kelebihan hadis ni. Ya, tak dapat kelebihan hadis ni, rugilah. Itu yang saya kata rugi. Sembahyang tak ada masalah. Ya, tapi takbiratul ula, kelebihan fadilat tak dapat. Okey. Adalah ia apa fadilatnya? Apa dia punya kelebihan? Ya. Adalah ia seperti ibadat setengah malam, nisful lail. Ya, ibadat setengah malam. Ya. Sampai pukul berapa malam? 12. Maknanya daripada maghrib sampai pukul 12. Ya, seolah-olah dia beribadat. Ya. Seolah-olahnya beribadat full time terus ibadat. Padahal dia balik ni makan, ya, kemudian ada baliklah, itulah ini macam benda bersembang lah apa, ya, dan sebagainya, ya. Tapi dia dikira ibadah seolah-olah dia beribadah sampai setengah malam. Dia punya kelebihan. Seluruh? Belum lagi. Belum. Setengah dulu. Ya. Dan siapa yang sembahyang subuh berjamaah, ya, berjamaah, man shalat subha fi jama'atin, dan jamaah, ya. Tapi di sini tak disebut takbiratul ula. Ya. Tapi kalau ikut atafnya dengan takbiratul ula jugalah. Tapi dalam hal ini tak sebut takbiratul ula. Ya. Sebab kadang-kadang bila ataf yang kedua ni, kan, sambungan yang kedua ni, dia kadang-kadang Arab dia hazaf, dia tak sebut. Ya, dia tak sebut. Tapi kalau tak sebut, ya, maka, ya, la'alla lah, moga-moga, ya, sembahyang subuh berjamaah sahaja tanpa takbiratul ula pun dapat kelebihan ni. Ya, tapi kalau masuk dalam hukum hazaf, maknanya kena juga syaratnya takbiratul ula pada sembahyang subuh berjamaah dan takbiratul ula pada sembahyang subuh. Ya tak? Dia kata siapa yang sembahyang, ya, subuh berjamaah, maka seolah-olah ia sembahyang pada seluruh malam. Maknanya subuh itu, maknanya dapat pahalanya sambung daripada 12 sampai ke subuh. Maknanya Isyak sampai pukul 12, subuh seluruh. Maknanya full. Jamaah takbiratul ula Isyak. Jamaah takbiratul ula subuh, ya, maka seolah-olah kita beribadat seluruh malam. Ini kalau kita Isyak je setengah lah. Kan? Kalau kira subuh, kira ikut hadis ni, kalau subuh sahaja setengah jugalah. Dia Isyak setengah, subuh setengah. Baru jadi keseluruhan. Maksud dia macam tu. Ya.
Tak. Maksudnya macam tu. Jadi maknanya yang dua sembahyang ni memanglah keutamaan subuh dan isyak. Pendek katanya, kalau kita tak mampulah datang ke masjid, tak mampu datang masjid, Zuhur, Asar, Maghrib, maka datanglah juga isyak, datanglah juga isyak dan juga subuh. Ini yang utamanya, yang utamalah, afdaliyahnya lah, kan? Tapi sembahyang yang paling afdaliyah dalam jamaah ini ialah subuh lah, kan? Sembahyang subuh di pagi Jumaat. Subuh Jumaat nombor 1 dalam rankingnya. Antara sembahyang jamaah maktubah, sembahyang jamaah 5 waktu, subuh subuh Jumaat yang paling tinggi dia punya maqam, martabat. Okey. Kemudian dalam perkara yang ke-350, Imam Ibn Majah, dalam hadis 798 an Umar radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man shalla fi jama'atin 40 lailatan la tafutuhu raka'atal ula min salatil isya kataballahu lahu biha unuqan minan nar, atau kama qala. Imam Ibn Najah mengeluarkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq namanya, gelarannya Al-Faruq, kan? Umar Al-Faruq, yang membezakan antara hak dan batil. Sesiapa yang sembahyang berjamaah 40 malam, tidak luput darinya rakaat pertama dari sembahyang isyak, Allah tulis baginya kebebasan daripada neraka. Dulu kita bincang masalah hadis siapa yang sembahyang subuh berjamaah, takbiratul ula 40 subuh berturut-turut, maka terlepas daripada dapat pelepasan daripada dua kelepasan. Yang pertama, terhindar daripada sifat munafik, sifat mazmumah, sifat celaan, sifat munafik, sifat nifak. Yang kedua, bebas daripada api neraka. Yang ni sembahyang isyak berjamaah 40 malam, bebas daripada api neraka. 40 malam betul-betul lah. Sembahyang isyak jemaah dapat kelebihannya 40 malam ni dengan pelepasan daripada api neraka. Jadi kita kena carilah benda ni, kena cari tuan-tuan, usaha. Usaha supaya masuk dalam syurga, usaha untuk bebas daripada neraka. Apa yang boleh memasukkan dalam syurga kita buat. Apa yang boleh membebaskan daripada api neraka pun kita kena usaha buatlah. Usahalah buat. Dan kalau jamaah tabligh depa keluar 40 hari dapatlah. Jamaah tabligh keluar 40 hari dapat. Di Madinah kita ambil 8 hari kalau pergi ziarah, kan? Mekah lah kalau pergi haji. Madinah duduk 8 hari, maknanya 8 kali 5 40 waktu. Hadis 40 waktu dia tak kira lah, asalkan waktu 40. Saya tak jumpa lagi, belum jumpa lagi hadis 40 waktu. Yang kita jumpa hadis 40 subuh. Hadis ni hadis 40 isyak berjamaah. Tapi nak pesanlah orang pergi Madinah, moga-moga ada hadisnya, sebab masyhur ceritanya. Cuma ustaz lah tak jumpa hadisnya. Kalau tuan-tuan jumpa hadisnya dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya, maka itulah 8 hari itu memang cukup-cukup. Sampai-sampai je
Sampai-sampai je kalau asar, sampai-sampai je letak-letak beg azan, janganlah tidur. Sebab kalau kita kira betul-betul, adanya kalau kita tak sembahyang waktu asar tu, katalah kita baru sampai asar tu, dah azan di Masjid Nabawi. Pergilah. Elah raya lah pergi. Pasal kalau kita tak solat, tak apalah kita baru sampai, rehatlah dulu dalam hotel kan, rehatlah kejap, akram maghrib lah baru kita pergi kan. Pakai 39 lah jadi. 39. Tak? Jadi kalau kita nak, kita kena kira betul-betul lah, betul-betul kira. Berapa bila, balik bila? 8 hari kan. 5 waktu. Kadang-kadang tak cukup. Contohnya asar ke asar kan. Kita nak cukup maghrib. Betul tak? Kita nak cukup maghrib sembahyang di Masjid Nabawi, maghrib. Tapi kita keluar sebelum maghrib balik. Dia tak cukup lah 39. Sambunglah pula ke Masjid Manjung pula. Tak. Yang 40 tu, 40 yang ni kejar 40 subuh. Takbiratul ula kejar. Ni yang ini yang disebut ni hari ni. 40 isyak kejar. Kita kejar. Ya. Saya kejar lah. Kan? 10 malam yang terbaik. 10 malam yang terbaik. Ya. Hari-harinya, hari-hari Allah. Ya, ayyamullah, hari-hari Allah. Yang terbaik malamnya ialah 10 terakhir Ramadan. Itu yang terbaik, malam yang terbaik. Kadang orang keliru. Ya. Siang yang terbaik ialah 10 Zulhijjah yang ada sekarang ni. Siang yang terbaik ialah 10 Zulhijjah. Jadi yang terbaik tu ni nak sambut apa? Kalau malam terbaik kita sambut dengan Qiyamul Lail. Kan? Sedikit kan tidur kita i'tikaf, kita buat Qiyamul Lail, ya, buat solat tasbih, hidupkan malam yang terakhir tu. Pada 10 malam tu jangan kosong daripada solat tasbih pada korang. Solat tahajud, solat tasbih, apalah kira malam tu, baca Quran, berzikir, selawat dan sebagainya. Tak. Kita hidupkan malam. Ya. Itu 10 yang terakhir termasuk malam raya. Siapa yang menghidupkan malam raya, ya, dengan Qiyamul Lail, ya, apa kelebihan? Kelebihannya ialah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan matikan hatinya hidup. Kan? Hatinya hidup. Sebab apa? Sebab malam raya ni ramai orang lalai. Ya, nak masak ketupat, nak masak lemang, nak masak itu, nak masak ini. Ramai orang lalai. Ya, kita solat tasbih malam tu. Ya, solat tahajud malam tu, kita hidupkan malam tu, maka Allah akan menghidupkan hati kita, ya, dia mana, ya, sekelilingnya hati orang yang mati. Sekeliling hati orang yang mati, hati kita hidup. Sebab kita menghidupkan malam Aidilfitri. Maknanya 10 yang terakhir Ramadan ni sampai malam raya lah yang terbaik. Siang yang terbaik 10 Zulhijjah. Maka siangnya kita buat apa? Puasa lah. Kita dulu kita puasa kita sunat 9. Kemudian belajar lagi kata 8 pun sunat, 9 pun sunat. Yang itu kita tak tinggal lah 9 Zulhijjah ya. Ya. Tapi kalau kali ini boleh kita puasa, ya, seluruh malam 10 hari 10 hari siang, 10 hari siang. Ya. Kita nak puasa Isnin Khamis pun bukannya mampu kadang-kadang ada orang mampu, alhamdulillah lah, tak ada masalah. Ya, tapi maknanya sekali-sekali puasa macam tu jangan tinggal, macam puasa sunat 6 kan, 6 Syawal jangan tinggal. Puasa-puasa ni jangan tinggal. Puasa 10 Muharram jangan tinggal kan. Jadi maknanya yang ini kita cuba buatlah. Paling kurang pun Isnin Khamis yang ada dalamnya kita buatlah. Ya, Isnin Khamis yang ada dalam 10 Zulhijjah ni kita buatlah Isnin Khamis. Ataupun selang-selang lah. Tapi maknanya 9 tu mestilah kena puasa. Ya, 9. Kalau eloknya 9 puasa 8 sekali. Biar dia beriring dua tu.
10 hari haji tak boleh puasa dah. 10 hari haji haram puasa. Okey. Kemudian ya seterusnya 351 Imam Tabrani ya dalam kitab Kanzul Umal hadis yang ke 21,000 ya 342 insya-Allah ya, hadis 21,000 tuan-tuan hadisnya ya an Abi Ubaidah daripada Abi Ubaidah ya laisa minas salati ya salatan afdalun min salatil fajri yaumal jumaah fil jamaah atau kama qol ya wa ma ahsabu man syahidaha minkum illa maghfurun lah ya atau kama qol tidak ada suatu sembahyang yang lebih baik dari sembahyang fajar, sembahyang subuh pada hari Jumaat yang dikerjakan. Yang Ustaz dah sebut tadi. Ya. Kalau kita baca kitab Idaman Penuntut pun dia buat rankingnya begitu juga. Dalam kitab-kitab fiqh yang lain pun macam tu. Ya. Sama je. Tak. Ya, bila kita ajar dia hukumnya, kita tengok kitab, tuan-tuan. Kan? Mana-mana pun dunia ni dalam mazhab Syafi'i sama. Mana-mana dunia pun kitab dalam mazhab Syafi'i, ya, kitab besar ke kitab kecil ke sama. Hukum memang tak boleh lari. Tak, hukum tak boleh lari. Tapi fatwa dia boleh lari. Pasal apa hukum dalam kitab turas dia tak lari, kenapa fatwa lari? Daripada 40 ya 40 bilangan mustautin Jumaat jadi 12. Kenapa boleh 12? Kenapa lari? Kenapa hukum boleh lari? Ini fatwa. Dan boleh sembahyang di masjid, elok rapat-rapat saf. Jangan bagi renggang antara kaki dan kaki. Ya, jangan bagi setan yang besar anak kambing tergolek-golek duduk antara celah kaki. Celah antara jemaah, antara pesan tu pesan lah, maknanya jemaah-jemaah jangan bagi renggang sampai ada ya setan besar apa, anak kambing tergolek-golek kat situ boleh masuk celah. Ya? Amannya rapat. Jangan bagi can pada syaitan. Kalau yang ini agak-agak besar mana setannya? Kebor bala pun boleh lalu. Nampak? Nah. Ini fatwa. Dia ada beza antara turas dan fatwa. Saya ikut daurah fatwa. Dia panggil apa ni, cara fatwa fuqaha. Jakim anjurkan. Ya. Fatwa dia memandang lain. Satu, fatwa hanya boleh dikeluarkan orang yang ada autoriti, mufti. Dia tak boleh keluar Ustaz Hamid, tak boleh keluar fatwa. Ustaz Hamid keluar fatwa. Kalau Ustaz Hamid keluar fatwa, 12 orang semayang Jumaat tak sah. Tapi oleh kerana dia orang yang berautoriti, dia panggil ulul amri. Sebab Patih Tok Guru saya kata dia ahli majlis fatwa. Patih Tok Guru Pondok, Allah yarham. Ya, Pondok Patih. Patih kata, Tuan Guru Haji Abdul Latif Abdul Rahman, dia kata apa? Dia kata dalam masalah fatwa ni pemerintah kena tengok, ya, boleh mengambil kaul yang paling dhaif jadi kuat. Kerana maslahah dan juga mafsadah. Ya. Maslahah ni menarik kebaikan dan mafsadah ya menolak keburukan. Darul mafasid
muqaddamun ala jalbil masalih, kaedah. Kan? Menolak kerosakan lebih baik, lebih diutamakan daripada menarik maslahah. Lepas itu fatwa berjalan. Fatwa akan ambil pandangan-pandangan yang memudahkan umat. Ya, belum PKP, SOP lah apa benda ni, belum lagi kita dah bayar zakat dengan duit. Mana ada dalam mazhab Syafi'i di kitab-kitab muktabar pandangan-pandangan muktamad yang tidak muktamad yang menyatakan bahawasanya boleh diganti duit dengan bayar zakat dengan makanan ruji. Maknanya segantang apa? Segantang Baghdad makanan ruji. Maknanya di sini makanannya ialah beras, maka bayar dengan beras. Orang makan gandum, bayar dengan gandum. Ya. Mana ada dipernilaikan RM7? Tak ada. Itu hanya ada dalam mazhab Hanafi. Termasuklah Jumaat. Samalah Jumaat. Saya tanya tok guru saya. Lepas Pak Tim meninggal, Tuan Guru Haji Mat Dali pula anak saudara dia, ya. Tok guru saya juga, saya mengaji dengan dia. Jadi majlis fatwa. Saya ziarah rumah dia, tok guru saya tanya, ya. Kita dalam majlis fatwa ni bab Jumaat, nak tanya bab Jumaat, ya. Ikut totally mazhab Syafi'i ke? Tidak, campur katanya. Tengok nampak? Kan? Nampak tak? Maknanya dia ambil pandangan lain. 12 ada pandangan tapi bukan qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Qaul mu'tamad ialah 40 mustautin. 40 mustautin. Itu maknanya bilangan sah Jumaat dalam mazhab kita yang mu'tamad. Tapi Imam Nawawi kata 12. Pandangan peribadi dia, ya, 12. Imam Sayyuti pun sama, pandangan peribadi dia 12 dah sah. Jadi majlis fatwa ambil 12. Dia boleh ambil. Dalam keadaan mana? Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan macam ni. Tak ada ke lafaz as-salatu fi buyutikum, semayanglah di rumah kamu. Ada tak dalam fiqh? Ada, sebab ambil daripada asar. Ya, dulu zaman Nabi sendiri, bukan asar. Hadis sendiri menceritakan bahawanya ketika hujan, macam ni hujan, disunatkan tok bilik suruh azan, semayanglah di rumah-rumah kamu. Hujan, tuan-tuan. Bukan mati hujan. Sahabat kuat iman, memandi larang setakat mandi hujan apa ada nak sembahyang jemaah mandi hujan. Nabi kata pergi merangkak kan. Apa ada mandi hujan, tapi kerana masyaqqah, ya, bukan mati mandi hujan, tapi walau begitu menyusahkan, membasahkan pakaian dan sebagainya, Islam meraihkan sembahyang di rumah masing-masing, tak payah pergi masjid. Corona ni basah ke mati? Tak ada hukum. Ada orang yang dia katalah apalah ni hukum. Yelah, ni mati. Jadi mati, kena tanya doktor lah macam mana. Ada penjarakan ni, yang jadi penjarakan ni. Jadi waktu sekarang mizannya ialah mizan darurat, tak sama dengan mizan ketika aman. Kita aman tak boleh lah macam ni. Habis SOP, jaga pula SOP sampai 4 tahun. Kementerian sana dah keluar, dah tarik SOP, masjid tak tarik lagi. Tu silap masjid lah. Dia tak alert dengan SOP ni. Tak alert. Ya, dia sentiasa berubah. Kadang 12, kalau tak bagi langsung ada 12, lepas tu 40, lepas tu ikut kapasiti masjid dalam. Ya, dalam pun orang berdiri juga kat koridor. Ada masjid berdiri kat koridor. Ada kata PTA kata boleh, okey. Saya angkat tangan lah, tapi ikut SOP memang tak boleh di luar. Ya, wallahualam lah. Tapi maknanya itu pahaman ni mungkin saya salah. Ya.
Tapi ada masjid yang tak bagi di luar. Ada yang masjid yang bagi koridor luar. Ada yang masjid ya buka, pasang aircon, buka pintu. Ada masjid tak pasang aircon, pasang kipas je. Pijo tuan-tuan hari Jumaat dalam masjid. Pasang kipas je. Aircon SOP, buka pintu. Pedok dalam tu, peluh. Ada yang pasang aircon tapi buka. Ada yang pasang aircon tutup. Oh, itu hebatlah. Pasang aircon tutup. Sebenarnya tak ikut SOP. Jarak bahu dengan bahu ni 1 meter. Ini 2 meter. Tuan-tuan terlebih SOP. Tidak, ini cakap betul ya. Kalau 2 meter lebih SOP. Dia kata 1 meter dan lebih. Itu yang dia lebih tu. Maknanya jarak tu lebih. Cumanya satu je masalah. Bila jarak lebih, orang kapasiti masuk Jumaat ni korang. Jadi korang. Ini sebab kita dah ambil space kan. Tapi yang betulnya bahu ke bahu jaraknya, penjarakannya ialah 1. Lepas tu yang ini. Yang ni memang masih lagi. Saya dapat WhatsApp tadi kata dia diwajibkan di tempat awam. Ini semua ni kena keluar daripada masjid ni. Tak ada ni. Saya ada, tuan-tuan. Nampak? Nah, yang ini sampai isyak sahaja SOP. Dah masuk isyak? Belum masuk lagi. Sekarang dia kata lepas SOP. 5 minit lagi. Lepas SOP 30 minit kuliah subuh. 3 minit lepas tu 33 minit ustaz daripada bawah. 3 minit lebih tuan-tuan ni. Salah tuan-tuan macam tu. Letih tuan-tuan. Kalau tak jam depan ni kan. Salah kau itu kan dia. Salam. Sampai salam mulut pun tak nak bagi. Salam ni lah tak boleh jabat sangat kan. Mulut pun 3 meter pun tak apa mulut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai salam mulut pun tak bagi. SOP katanya. Letih macam tu. Tak salah orang itu lebih benar kan. Jadi kita ikut je lah kan. Tak ada masalah. Ya, ini baik sebenarnya. Pada masa dan saat ketika ini. Masalah siapa berdosa? Ustaz, saya dah 12 minggu tak semayang ni. Ustaz pun tak semayang. Siapa nak tanggung dosa ni Ustaz? Siapa nak tanggung dosa tuan-tuan? Dia kata ni kerajaan yang tanggung sebab dia yang tak bagi. Mana-mana kerajaan pun kalau kau manage pun dia akan buat opini. Sama. Nah, dalam mentaati ulul amri masa ni memang kena taat. Tak boleh buat apa. Ya, mesti kena taat. Itu satu. Kan? Kemudian tak ada siapa yang tanggung dosa sebab apa? Sebab hukum mudarat. Tak ada masalah. Kita pun tak berdosa, rakyat, kerajaan pun tak berdosa sebab ikut syarak, ikut landasan dia. Ikut landasan dia. Itu yang peranan majlis fatwa. Itulah peranan majlis fatwa. Sebab kita ada dua ulul amri. Yang pertama, pentadbiran politik, Perdana Menteri. Yang kedua, Raja. Raja Sultan ini, Mufti, bawahnya Majlis Fatwa, Jabatan Agama. Mereka ni, kalau kita nak kira, mereka ni ulul amri dalam masalah agama, masjid, syarak lah, masalah syarak, masalah puasa, masalah nikah kahwin, mereka lah walinya. Wali hakim. Dalam Malaysia ni dia ada kuasa dua kuasa. Ya. Orang lantik pilihan raya kan, pilihan raya jadi PM Perdana Menteri, calon pilihan raya Perdana Menteri, dia kena ada restu agung. Maknanya dia tak boleh jadi Perdana Menteri macam tu saja absolute. Tak ada absolute. Tak ada absolute. Tak ada bila dia jadi Perdana Menteri terus dia boleh memerintah jadi Perdana Menteri. Tak boleh. Dia kena jumpa raya dulu, ya.
raja yakin ada majoriti dalam parlimen, maka baru raja sahkan dia boleh jadi Perdana Menteri, barulah dia jadi Perdana Menteri. Maknanya dia ada dua kuasa. Alhamdulillah lah. Bagusnya, baiknya apa itu? Indonesia ada tuan-tuan, Presiden Absolute. Presiden Absolute. Ya, Republic. Tak ada raja. Tak ada raja masalah. Baik tu, macam mana pun raja ini dia depend sebab sumpah dia, angkat sumpah dia, ikrar dia ialah ya, menjaga agama Islam, antara sumpah dia. Jadi oleh kerana itu maka ya, agama kita terpelihara. Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah pun terpelihara dengan raja. Sebenarnya dengan Salatin sepatutnya. Ya. Sebab dia ada kuasa. Yang itu yang keluar fatwa. Jadi saya tak boleh berfatwa. Kan? Kita cuma berikan yang saya sebut tadi hukum. Yang ini kaulnya, yang ni kaulnya. Yang majlis fatwa dia boleh mengambil. Tapi setelah dia berfatwa, dia kena izin daripada waliul amri, raja juga. Dia kena pergi menghadap raja, bawa fatwa, boleh 12 kita nak pakai yang ini, tuanku. Tuanku kata boleh, barulah boleh dilaksanakan. Itu dia punya cara galau dia. Jadi kita ikut je lah. Apa masalah kita pula? Kita tak ada berdosa, siapa pun tak berdosa, rakyat pun tak berdosa, pemerintah ulul amri pun tak berdosa, raja pun tak berdosa. Jadi kita serah kepada Allah, kita diuji oleh Allah dalam keadaan yang macam ni. Ya, kita doa kepada Allah semoga lepas percepatkan. Ya, saya takut satu lagi gelombang yang kata ura-uranya kerajaan kata kalau berterusan dia meningkat, dia akan lock balik. Bila lock, tuan-tuan tak boleh pergi sembahyang balik lah. Sembahyang tarawih di rumah, sembahyang raya di rumah. Itu yang ambil batang penyapu jadi tongkat Jumaat tu. Tongkat apa? Tongkat khutbah raya-raya. Itu dia. Mintalah kepada Allah SWT teruk semua. Ekonomi pun teruk, pondok pun teruk. Kami pun teruk. Sekolah-sekolah agama, tahfiz semua teruk, tuan-tuan. Budak tak ada sekolah, budak tak datang sekolah, budak pun teruk. Ya, semua teruk belaka. Jadi kita minta Allah SWT ya, hindarkan ya kita daripada corona ni dengan cepatlah. Semoga ia tidak merebak, semoga kita dapat asalnya balik. Ini alhamdulillah pun setakat ini pun alhamdulillah lah. Maknanya orang boleh berniaga, orang boleh pergi masjid, orang boleh sembahyang Jumaat dan sebagainya, masya-Allah. Ini nikmat daripada Allah. Indonesia tak boleh lagi. Ya, masih black zone, bukan red zone, black zone Indonesia. Dia buat pasal tuan-tuan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika wa nawwirtal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana taqabbalna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bil karim wa ala alihi wasahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum